dah banyak ada video sebelum ni yang tiada kewujudan Maksum. So hari ni apa kita nak buat ialah kita nak ceritakan apa kejadian sebenar tentang kehilangan Maksum, dan Maksum sebenarnya menghidapi penyakit misteri. Betul. So hari ni kita akan rungkaikan semuanya. Saya bangun tidur, saya rasa macam dah give up. Saya rasa macam lepas tu ada benda-benda bisik suruh saya mati, suruh saya terjun. Sebab saya nampak Maksum tu nangis, so saya macam, kenapa Maksum nangis? Dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa-apa lah sebab saya. Dia buat Fana sakit hati, tapi dia tak nampak situasi Fana tu macam mana. And disebabkan oleh dia, Fana lalui benda-benda macam ni, benda-benda sukar ni sampai sekarang. Faham tak? Memang aku ingat muka kau, boleh tunjuk muka kau kat aku ingat. Lagi misteri sebabkan dia pergi berubat dan ternyata memang ada yang menghantar. This is my culture. I do what I do. Think it's a fashion. I am what I am. We the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We don't want no Hai guys, Welcome back to Check It Out Channel. Alright guys, so hari ni kita punya video kita tak ada challenge apa. Kita macam ni ibarat podcast ke? Ya, Mungkin lah. sebenarnya podcast, tapi tak podcast adalah santai podcast. Dia Sebab macam kalau berbual podcast, santai. Kita podcast ke? Berbual tu kena podcast lah kan? So kita kena dalam segmen Cheeky Podcast. So korang setuju tak kalau kita orang buat segmen Cheeky Podcast ni diteruskan, supaya lepas ni kita orang akan panggil influencer-influencer lain untuk datang untuk berbual pasal dia orang punya background, dia orang punya Ya, lepas tu tetap kau sediakan challenge. dia orang punya apa tu? Bonus kita bertukar rahsia. kita punya studio kan. Kita akan buat background lain sikit untuk podcast. Mana tahu kalau korang nak, kita orang boleh teruskan. Kalau korang tak nak, kita orang henti sampai sini saja. Dah. Bye guys. Yelah, sebabkan ada je sebenarnya request tanya, kau tak nak buat podcast ke? Sebab sekarang dekat TikTok, dekat YouTube ramai buat podcast. So diorang macam teringin nak dengar Cheeky Dot punya version pula. So hari ni kita punya first try kita untuk kita buat segmen podcast. Betul. Podcast pula. Podcast segmen. Okay. So podcast kita hari ni berkenaan dengan apa? Okay, so untuk hari ni seperti semua tahu, kalau ada yang perasan, ada yang tak perasan, mungkin tak perasan. Dah banyak ada video sebelum ni yang tiada kewujudan Maksum. Not even video-video saja. Tiap kali saya buat live dekat TikTok, saya post IG story, semua akan komen, mana Maksum, mana Maksum, mana Maksum. So hari ni kita sama-sama nak rungkaikan dan jelaskan sebenarnya manakah Maksum berada sekarang ni. Yes. Alright guys, so hari ni apa kita nak buat ialah kita nak ceritakan apa kejadian sebenar tentang kehilangan Maksum, dan Maksum sebenarnya menghidapi penyakit misteri. Betul. So hari ni kita akan rungkaikan semuanya. Disebabkan Maksum ada update dekat IG story, dekat IG wall dia. So ramai yang tanya Maksum ni kenapa, okey tak? And even chat kita personally tanya Maksum ni okey ke tak? Macam mana keadaan Maksum? So daripada situlah diorang dapat tahu, macam diorang tanya macam manakah Maksum hilang. Sebab Maksum daripada semua tahu seorang yang sangat ceria, tiba-tiba bertukar menjadi seorang yang sangat kemurungan. So sebelum kita teruskan cerita, korang boleh tengok footage ni tentang betapa cerianya Maksum sebelum ni. Silakan. Seseorang yang tak pernah jemu dah bosan dengan Cheeky Dot, siapa dia kalau bukan Maksum. Wih, kau fun run. I'm not fun. I run. Mengapa harus begini? Baru aku.
Bila kita makan daging kambing, kita tak bau kambing tu. Ya. Sebab bau kambing tu kat saya. Tapi ini yang bersih. Bersih, ada binatang bersih. Tak lipas ni bukan lipas sampah. Binatang bersih. Binatang bersih. Sebab dia makan buah dengan sayur je. Makan buah. Cara makan buah. Tu dia punya binatang kan? Wow, semangat! Sama roti tu. Sama macam tadi. Yang gerak. Alah, kenapa ada roti burger kat sini? Apa ni? Aku tak suka lah keserahan hidup. Alright guys, so korang tengok video tadi betapa cerianya Maksum kan. Setiap kali dia datang, dia masuk ke dalam video cekidot apa semua. Memang itulah Maksum. Memang buat kita ketawa, buat kita happy. Tapi dia punya kesedihan tu bermula masa kita event di mana? Tampin. Tapi yang betul-betul bermulanya dia kesedihan ni sebenarnya bermula di Tampin. So saya nak tunjuk dekat korang dulu video yang sehari sebelum dia kesedihan, dia main kejar-kejar dengan kita orang. Ini videonya. So nak lomba lari dengan Syuk. Nak lomba lari menggunakan keganasan. Apa benda tak perempuan ni? Boleh kejar tak? Nak lawan Maksum. Berat lawan Maksum. 20 tahun dah tak lari. Baru kedai tak lari. So sebenarnya macam sebenarnya macam tak ada apa-apa yang jadi masa tu. So kalau korang tengok video tu, dia masih happy-happy, masih boleh ketawa-ketawa dengan kita orang, masih boleh gurau-gurau apa semua kan. Tapi dia dia start sebenarnya sedih tu start bila Syah? Dia punya sedih tu start bermula daripada sebelum daripada event Tampin tu sebenarnya. So Echa memang tak perasan benda ni sebab kita orang walaupun satu rumah, kita orang masing-masing banyak habiskan masa kat bilik. So kalau kata kita orang rasa nak makan, nak tengok TV baru keluar. Kalau kat masing-masing duduk dalam bilik, lepak-lepak. Sebab bagi Echa, bila dalam rumah tu adalah time Echa bermalas-malasan. Echa tak perasan pun, tapi Echa start perasan daripada pemakanan dia. Kekejap turun beli makanan, kekejap beli makanan. Orang okay. Untuk Echa yang family memang ada masalah stress, depressed, bukan Echa, bukan Echa. Maksudnya ada antara ahli keluarga Echa yang mengalami juga. So benda ni doktor sendiri memang ada cakap perubahan, tak tahu orang tu stres ataupun tak, kuat makan ke, tak kuat makan ke, kuat shopping ke, tak nak keluar rumah, ini adalah tanda-tanda orang stres, tanda-tanda orang depressed. So, Echa perasan daripada situ lah. Itu macam, ni betul lah tu. Dia tunggu nanti kan dalam 3 pagi, 2 pagi, 3 pagi kadang-kadang beli order makanan. Sedangkan mak semua makannya macam tu. Padahal kalau tiba-tiba bertanya, Amri nak yang gepuk tak? Malam-malam. So saya macam, kenapa malam? Okay, dipendekkan cerita. Lepas tu time event malam terakhir, memang kita orang dah nak closing dekat Tampin tu, tiba-tiba dia buat kerja macam biasa, tiba-tiba dia hilang. Saya fikir, mana pergi Maksum ni, pergi sembahyang ke, pergi solat ke apa semua kan. Sekejap lagi rupanya Solat lah bukan Dia bukan. Tak bukan. Solat is maghrib, tapi ni lepas isyak. Saya yang first nampak lah Maksum kat belakang time tu. Sebab Maksum tengah duduk tau. Maksum duduk, dia pandang ke arah sana. So kemah tu macam ke sini. So saya ke belakang, saya macam usik lah. Apa tu? Dia macam diam je time tu. Dia macam, dia tak respon. Selalu sebab saya nampak Maksum tu nangis. So saya macam, kenapa Maksum nangis? Dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa-apa lah suka saya. Saya duduk depan dia main phone. Sebab time tu saya nak berehat kejap. So saya ke belakang. Maksud duduk depan saya, dia menghadap sana. So saya main phone. Tapi dalam hati saya macam, kenapa Maksum dia cakap
Tiba-tiba saya dengar dia bunyi macam tu. So saya tak nak tanya sebab Mak Som pernah cakap dengan saya, kalau dia nangis jangan tanya sebab nanti dia akan lagi sedih. So saya dah faham kat situ lah yang dia tengah bersedih. So tiba-tiba bila dia dah lama kat situ, Zarul panggil. So bila dia keluar tu Zarul, Bukan saya panggil. Kenapa? Sebab saya macam dah lama-lama kan. Jadi saya toleh belakang. Saya toleh belakang, rupanya dia betul-betul nak datang ke kita orang untuk sama buat kerja. Dia nampak muka saya nampak muka dia macam bertentang mata macam tu kan. Lepas tu Mak Som terus macam dia terus sedih macam tu. Dia terus sedih. Saya macam, kenapa pula dia ni? Saya datang kan. Saya datang kat dia. Lepas tu dia macam, ni mesti Wan bagi tahu pekerja kita orang Wan. Saya macam, tak ada pun, kenapa? Kenapa Mak Som? Dia dengan saya pula, kalau selagi dia tak cakap, selagi tu saya tanya. Dia macam, tak ada apa-apa lah. Mak Som, kenapa? Mak Som, cerita lah Mak Som. Mak Som, cerita lah Mak Som. Asal Mak Som. Saya macam tu. Saya memang macam tu. Dia dengan Mak Som macam tu. Mak Som, cerita Mak Som, cerita Mak Som. Macam tu. Saya, habis tu sampailah lepas saya dah cakap tu, tiba-tiba dia cakap, dia chat aku ayat panjang-panjang. Dia cakap macam tu. Dia cakap aku tak appreciate dia. Habis tu dia dah cakap macam dia dah tahu hati dengan aku. Dia cakap macam tu. Saya macam aduh, ini bukan time yang sesuai ni. Lepas tu saya macam tak apa, kau nangis dulu, nangis puas-puas, duduk belakang ni, jangan pergi depan. Sebab orang tengah ramai ni, saya pergi depan. Lepas tu sekejap lagi Echa pula sampai. Macam mana Echa pula? Sebab kita tahu. Tapi sebenarnya pada awalnya, sebelum kau dapat tahu tu, abang yang perasan dulu. Abang dah perasan dulu. Abang Azam ataupun Syadina, kalau korang ingat Syadina. Sebab kita orang family, kita orang panggil Abang Azam. So jangan keliru So Abang Azam yang tengok Mak Som masa tu kat belakang tengah buat donat, ni freezer. Mak Som tengah kat situ, sambil tengok handphone gini tau. Lepas tu abang tweet saya macam ni. Dia tunjuk Fana. Lepas tu saya tengok gini. Fahamlah, mulut dia dah vibrate. Dah ada vibrate tu, saya faham dia tengah sedih. Lepas tu saya tak nak kacau dia sebab saya faham emosi dia kan. Kita pun pernah nampak dia kecewa macam mana. So saya kulurkan sebab lagi pun dekat situ memang ada Mama Zarul, Latin. Mungkin Mama Zarul datang ada kat situ. So Echa tak nak macam tempat duduk tak ada. Tapi kejadian tu dia dah balik dah. Mama dah balik dah. Dia tak situ. Yang ini lepas tu saya cakap macam ni dengan Mak Som. Som, aku bukan nak kacau kau. Sorry tau, aku cakap dulu tau. Orang ada kat depan ni, fans tak tahu apa yang kau hadap. Sorry tau kalau kau rasa engkau tak boleh nak kontrol, engkau duduk belakang. At least kalau kata fans nak bergambar dengan kau tak ada nak tunjuk muka sedih kau. Nanti kan takut fans cakap apa pula. Cakap macam tu. So mungkin lepas daripada tu kot yang Ambil nampak duduk belakang lama. Masa tu Echa jenis Echa pula, Echa tak akan tanya selagi orang tak nak cerita. Macam saya pula, aku kenapa macam saya tak boleh kalau orang tu kata tak nak cerita. Saya kena tahu kenapa dia macam tu. Kenapa dia menangis masa tu. Kalau dah nanti tiba-tiba dia dah jadi apa-apa, baru saya nak tahu cerita tu dah terlambat ke apa. Macam mana. Itu je saya. Tapi masalahnya melampau. Kau time tu aku tampang kau. Bukan sekarang aku nak cerita macam tu. Ya, lagipun Zarul memang Mak Som kan memang rapat. So that's why macam tu. Kalau orang tak rapat, takkan Zarul nak buat macam tu kan. Sebab saya dengan dia macam ibarat kita orang ni selalu cakap tiada rahsia antara kita. So bila saya cakap Mak Som kenapa, saya memang expect dia akan cerita. Sebab saya tahu dia akan cerita. Orang lain kalau tanya tu saya tahu dia tak akan cerita. Tapi kalau saya tanya, saya tahu dia akan cerita. Sebab tu saya boleh tanya ulang-ulang macam tu. And sebab tu yang kita paling risau kalau dia dah start nangis and dia dah beritahu sebab apa, and benda tu berkaitan dengan cinta, kita memang dah tahu dah dia memang punya apa akan teruk. sebab sebelum pernah alami benda yang sama, memang sangat-sangat teruk. Sebelum ni pun memang sangat teruk, yang sampai tahap bila dia nangis saya sumbat gula-gula dekat dalam mulut dia sebab saya tak nak dia nangis lama sangat. So terus dia diam nangis. Tapi to be honest lah, orang yang buatkan dia dulu macam setengah mati. Aku kalau kata kalau lah kata kita sendiri boleh menghukum orang tu, saya sendiri datang ke orang tu, saya sendiri hukum. Sebab dia buat Fana sakit hati, tapi dia tak nampak situasi Fana tu macam mana. And disebabkan oleh dia, Fana lalui benda-benda macam ni, benda-benda sukar ni sampai sekarang. Faham tak? Nak ikutkan keadaan yang sekarang ni tak seteruk yang 5 tahun tu. Tapi oleh kerana yang 5 tahun tu punya punca, Fana jadi orang macam gini. Sebab kau. Yes, memang aku ingat muka kau, boleh tunjuk muka kau kat aku ingat. Kita orang sampai satu tahap
Fahana macam orang gila, babe. Macam orang gila. Main handphone, tak main handphone. Buat kerja menangis, duduk menangis. Dekat office buat kerja, tiba-tiba baring bawah meja menangis. Kau faham tak keadaan tu? Kau adalah manusia yang paling pentingkan diri, yang acak-acak bagus, tapi kau saja biadab dengan orang. Dan disebabkan kau, Fahana alami masa-masa suka macam ni. Icha memang cakap betul. Icha memang cakap, Zarul, Fahana jadi macam gini, bukan sebab masalah sekarang ni, sebab dia terasa triggered dengan benda-benda yang lepas. Dia rasa trauma, fobia dengan apa yang dia dah lalui yang lepas-lepas ni. Faham tak? Sejujurnya dia tak letakkan 100% sangat pun dengan yang baru ni. Betul. Macam yang sebelum ni. Yang sebelum ni bukannya saya cakap yang baru ni dia tak letak effort, dia letak tapi tak semacam sebelum ni sebab dia takut dia akan dia berhati-hati. Dia akan sakit macam tu. Tapi ternyata benda tu menjadi lagi. Sebab apa saya faham, sebab dengan usia Maksum sekarang, bila kawan-kawan sekeliling semua kan dah berkahwin, dah berumah tangga, so dia macam ada satu pressure dekat diri dia yang aku pun kena juga. Especially bila makcik-makcik tanya, balik kampung orang tanya saudara mara. So benda tu memang akan jadi tekanan, especially perempuan. Maksum selalu cerita kat kita orang. So kita orang faham. So sebab tu bila dia diberi peluang untuk mengenali hati, untuk buka hati dia untuk orang lain seseorang, tapi orang tu tak boleh nak commit, tak boleh nak bagi 100%. Maybe kita tak tahu apa masalah punca sebenar, tapi disebabkan itu jugalah Maksum berhati-hati. Sebabkan Cik Icha kata tadi, dia punya pengalaman yang lalu yang menyebabkan Maksum triggered. Maksum rasa sangat-sangat takut, fobia untuk dia terus bagi 100% diri dia dekat seseorang yang baru. Secara ringkasan kita boleh beritahu yang sebelum ni ujung-ujung dia kahwin dengan orang lain, bukan dengan Maksum. Selepas 5 tahun dia bersama, tapi ujung-ujung dia kahwin dengan orang lain. Sebab tu Maksum jadi macam tu. Ini yang, yang sebelum ni. So kita dah singkatkan kat situ. Sekarang ni kita nak cerita apakah mesej panjang yang Maksum dapat tu. So kita ringkaskan sikit. Sebenarnya benda ni berlaku sebabkan Maksum bekerja. So dalam masa yang sama, birthday dia 2 hari bulan September. September lah. Benda ni bermula daripada awal bulan September. Bila masa 2 September tu supposedly dia punya birthday, yang supposedly dia kena gembira, tapi dekat situ dia kena kerja first. Dia kerja dengan kita, mungkin kerja kita orang gembira lah. Saya tak rasa pun dia pressure, mungkin pressure sebab penat. Dan kedua is arwah mak kepada boyfriend dia meninggal. Meninggal hari yang sama. Hari yang sama. So dia bermula daripada cerita tu. Lepas tu dan yang ketiga, yang ini yang mungkin pihak sana tak tahu, yang mungkin Fahana sendiri pun tak bercerita sebab dia tak nak, dia cakap dengan aku dia tak nak tambahkan dia sendiri, lagi. dia rasa macam benda tu terbebankan, macam faham tak? Tak nak rasa nanti kalau nak bercerita takut Fahana terbeban ke, sebab Fahana pun ada kes yang sama. Atuk belah bapak Fahana, is kena stroke. Kena stroke dalam hari yang sama. Means that 2009 ni 3 benda jadi dalam serentak. 3 birthday dia, boyfriend dia punya mak meninggal, atuk dia sakit. Betul. Dan bekerja. Dan dia bekerja outstation dekat Kedah. Bukannya dekat-dekat kalau mungkin KL ataupun Seremban, mungkin dah balik, mungkin dah bagi masa. So isunya terjadi sebabkan boyfriend dia punya mak meninggal. Lepas tu boyfriend dia memang mengharapkan Maksum balik, tapi malangnya Maksum tak dapat balik sebab tengah bekerja. Dan juga atas isu tadilah yang atuk dia apa semua. Maksum masa tu Maksum tak tahu kan yang boyfriend dia betul-betul nak dia ada. Cuma dia dapat rasa, cuma dia dah niat nak balik tapi bukan dalam masa terdekat, dan dia juga ada beritahu dekat Icha, mungkin Kak Zarul Amni dia beritahu juga. Kalau kata hari tu dia balik ke rumah boyfriend dia sebab arwah mak dia meninggal. Apa pula perasaan bapak dia? Betul. Sebab bapak dia, atuk dia tu adalah daging dia sendiri. Apa pula perasaan orang tu, sedangkan boyfriend dia ni pun baru dia kenal. Tak lama lagi. Keturunan dia memang dia dah lama kenal tapi tak pergi, takut nanti kan bapak dia kecil hati. Dan Maksum pun tak pernah berjumpa lagi dengan keluarga boyfriend dia. Bayangkan tiba-tiba datang nak berziarahi tapi atuk ni
yang memang orang kata memang darah Kecil, daging betul. tak datang. So maksud macam tersepit kat tengah-tengah. So yang masa kejadian dekat Tampin ni seminggu selepas kejadian tu lah. Selepas kejadian 2 September ni. And then boyfriend dia dah start bagi teks panjang apa semua yang mengatakan macam saya tak tahulah, saya rasa saya tak boleh hidup dengan awak sebabkan awak sentiasa jauh macam ni. Macam mana kalau kita kahwin. Adakah selepas berkahwin akan macam ni berterusan? Yes, so Dia pun ada juga selalu tanya dekat Fanan cerita aku lah. Dia selalu tanya kat Fanan macam ni, husband Ica tak kisah ke Ica jauh? Husband Ica okey ke? Sebab masa konten awal-awal, konten yang konon Ica punya husband is red flag, dia cakap husband Ica pun tak bagi. By the way, saya nak cerita juga dari mananya Maksum jumpa lelaki ni selepas dia viral yang video anjing tu. So daripada situ dia jumpa. Ya, and kalau korang perasan sebelum ni Maksum ada update yang dia dapat interview dekat JB. Itu pun adalah satu cara juga sebenarnya. Kita orang tak pernah halang dia untuk dia cari peluang yang lebih baik. Kalau ada better offer, go for it. Ya. Tapi sekarang ni dia tak jumpa lagi kerja yang sesuai kat JB. Dia ada je usaha untuk dia pindah ke JB sebab dia memang betul-betul niat nak kahwin. Betul. Sebenarnya apa yang awak tak tahu untuk tuan punya badan, apa yang awak tak tahu, tak semua benda yang Fana buat, Fana kena cerita dekat awak. Tapi usaha dia kita orang nampak. Apa yang awak nampak tak semestinya apa yang awak tahu. Dia daripada dia kenal awak, tipulah kata dia tak ada pergi interview dekat JB ke, ada sebenarnya. Tapi bukan lagi rezeki dia. Kita orang memang bos, mungkin kita orang ni kawan sekerja dia. Tapi dalam masa yang sama kita orang tak pernah halang mana nak pergi. Kalau itu kebahagiaan dia, kalau itu apa yang patut dia buat, just go. Kami tidak pernah menahan. Kami selalu mendoakan rakan-rakan kami yang terbaik. By the way guys, saya rasa lebih real bila korang dengar sendiri cerita Maksum kenapa dia kata dia tak dapat balik. So korang boleh tengok footage ni. Saya kalau ikut hati saya cakap dengan Hijau, saya belum pernah balik. Tapi masa tu saya kat Kedah, meninggal malam. Saya di event. Saya fikir kalau saya di ke bumi pun saya subuh. Kalau saya balik pun tak sempat, dan saya perempuan. So maybe dia rasa, saya tak tahu apa yang dia rasa. Saya tak sempat tanya, saya cuma diam je. Saya kecewa lah sebab saya selalu tak ada isu apa-apa, tak ada gaduh apa-apa. Dia terkilat. Saya tahu lelaki kalau nak space maksudnya dia tak nak kita. Buat apa? Aku tak tahu. Effort saya, usaha saya, masa saya buat macam tu je. Ini bukan sekali saya kena tinggal. Sebelum ni saya 5 tahun saya kena tinggal. 5 tahun tiba-tiba dia kahwin orang lain. 5 tahun saya tunggu. Lepas tu saya kena orang lain semua tinggalkan saya. Bila saya tanya kenapa, tak boleh. Tak boleh. Kau imagine tahun-tahun akan datang saya akan trauma dengan birthday saya. So korang dah dengar sendiri cerita daripada Maksum. Lagi sampai kan, maksudnya dengan dia bersedih macam tu, dia bercerita sambil keluar air mata lama. Selepas kejadian tu, dia terus jadi seorang Farhana yang berbeza. Besoknya tu saya cakap dengan Amri, jom kita ajak dia datang rumah dengan Echa sekali lah masa tu. Tengok Netflix. Dia datang sekali lagi kita kena happykan dia ni. Kita happykan dia, jadi kita orang buka cerita pasal penculikan perempuan. Penculikan. Sekali lagi dia nangis. Saya macam, Amri, kita ni happykan dia ke kita buat dia nangis? Rupanya dia tak fokus pun cerita guys. Dia betul-betul sedih juga masa tu. So saya rasa kita orang tak berjaya. So lepas tu dia tetap balik ke rumah, and then ujung-ujung baru dia balik ke JB. Itu pun
Masa dia dah balik ke rumah, dia tidur. Lepas tu pukul berapa entah dia ambil kerja sebab resit banyak gila dia tak siapkan. So saya sambil buat resit kan, Echa tengok. Saya sambil Echa tengah tengok movie, Echa tengok dia. Echa tak fokus movie pun, duk perhatikan dia. Lepas tu aku nak tanya, dia tak nak tanya lah. Sebab Echa bukannya yang orang akan bertanya, tapi Echa tahu jenis Fana, kalau once kita dah tanya, dia akan cerita. So dia dah bangun, dia keluar masuk masa kerja tak buat tahu. Kejap lah, duduk lama nak bilik besar keluar. Lepas tu dia duduk dekat Echa. Echa cuma cakap macam ni je, kau okey ke tak? Kau tak cukup tidur ke? Walaupun Dia cakap tak okey. Walaupun Echa dah tahu sebenarnya. Sebenarnya Echa dah tahu dah. So Echa apa lagi? Okay, this is the time. Echa terus pause, Echa tanya dia. So dia cerita lah dekat Echa A to Z. Okay, Maksum ni bukan setakat depressed. Echa rasa dia tahap masuk anxiety. And dia punya anxiety ni sampaikan Echa takut Echa yang tak boleh handle. So dia cerita dengan Echa. Lepas tu Echa tahu dia punya tahap kesedihan dia daripada dia yang 5 tahun, yang dekat rumah ni, yang masa kesedihan kedua, and yang baru ni. So bila dia cakap, Cha, aku dengar lagi suara tu, Echa dah macam shit. Suara apa sebenarnya? Sebelum nak sampai ke tahap yang dia tak sihat yang sekarang ni, sebelum ni time PKP, dia pernah juga kena anxiety yang teruk, sampaikan dia dengar head voice yang suruh dia terjun daripada bangunan. So korang boleh tengok footage yang saya cerita, saya tunjuk ni. Ini Maksum sendiri cerita apa kejadian sebenar. Saya dah tahap, kalau tak, saya tahap yang badan saya shaking. Saya tak boleh buat apa dah. Bila saya bangun tidur, saya rasa macam dah give up. Saya rasa macam, lepas tu ada benda-benda bisik suruh saya mati, suruh saya terjun. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Mak saya dengar pun, dia nangis sekali. Last week saya kena macam anxiety attack. Saya tidur, bila saya bangun, bila saya terbangun dan 3-4 pagi macam tu, saya rasa sesak nafas. Saya tak boleh bernafas, badan saya gigil. Dan saya bangun, saya tu keluar pergi ruang tamu. Lepas tu saya buka sliding door. Saya macam tak tahu nak cakap macam mana. Macam-macam. Saya rasa nak marah. Saya rasa nak marah semua orang. Macam lemas kan. Sebab tu saya buka semua lampu. Saya buka sikit. Saya rasa tak boleh nafas. Saya rasa sesak. Saya tak boleh tidur. Saya rasa nak pitam. Rasa muntah. Masa tu saya tak cerita pun dengan orang. Saya simpan sendiri. Kena balik. Saya kalau kena balik memang teruk. Saya cakap mak saya, tak tahulah mak, lepas Nurul putus dulu, saya kenal 5-6 lelaki 6 bulan je. Lepas 6 bulan, rupanya dia tu tak ada hati pun kat saya, tapi cakap macam-macam. Dan dia saya kenal orang lagi, bila dah lebih 5-6 kali, saya rasa macam orang game saya berterusan. Tapi orang non-stop mainkan saya, gunakan saya. Lepas 6 bulan je semua lelaki hilang. Saya tak ada buat apa-apa. Saya tak pernah tipu, tak pernah. Saya always ada. Kalau diorang tak ada duit, saya tolong. Kalau tak ada, semua always ada. Tapi semua macam hilang. Dulu, kalau sekali dua saya faham, maybe ada kurang saya. Kalau dah lebih 10 kali, always tak jadi. Saya rasa apa yang atasnya depression. Dia bukan belah macam tu je, Sarina. Saya rasa dia depression juga sejak mak dia meninggal.
suara-suara macam itu, dia akan call Zara, dia akan cari Amni sebab Isha tak ada, dia akan cakap macam ni, korang kat mana? Aku tak boleh duduk rumah. Aku nak kena keluar rumah ni sebab aku dengar suara lagi. Dia tak boleh duduk seorang-seorang kat rumah tu. So, kalau kata setiap kali Isha tak dekat rumah, dia dengar suara macam tu, dia akan cari Amni dengan Zara. Sebab tu kalau nampak sebelum ni, Kita selalu tengok wayang ke bawa Fana keluar sebab tak nak kawan Fana ni terjebak dengan suara macam tu. So sebab kalau kata suara-suara macam ni keluar, kalau dalam pertimbangan akan jadi. So bila kejadian ni dia dah sedih berapa hari tu sebabkan dia dapat teks panjang apa semua tu, kita orang tak nak cerita pun masalah yang sepanjang antara dia dengan boyfriend dia tu. Cuma kita nak cerita masalah keadaan dia tu selepas tu. Sebenarnya banyak lagi masalah dia orang. Tapi itu biarlah antara dia dengan boyfriend dia yang settlekan. Tapi selepas tu bila dia dah sedih tu, benda ni jadi lagi sekali. So bila dia kata, Cak aku dengar lagi Cak. Bila kau dengar? Bila? Cak aku kalau perasan tak kadang-kadang pukul 3 pagi aku bangun sebab aku sesak dada, aku tak boleh nak bernafas. Anxiety aku datang balik, aku tak boleh nafas, aku duduk lama, aku urut berapa hari dia macam tu. Aku sampai dah dengar balik suara tu, suruh aku terjun bangunan, suruh aku tuncun daripada tingkat 34 ni. Isha terdiam. Sudah. Kalau kata masalah lain, Isha mungkin boleh. Isha dah macam, okey, aku ni masalah, aku tidur lambat, aku bangun lambat, aku tidur siang, aku bangun petang. So Isha dah mau tak Isha, kalau kata aku berjaga, aku boleh jaga si Fana ni. Kalau kata aku tidur, siapa nak jaga Fana ni? Apa-apa yang dia buat di luar jangkaan kita tak tahu. Sebab bila soal-soal macam ni, bila dia dalam pertimbangan akan jadi. So dekat situ Isha cakap, Fana, aku tak kira kau simpan balik resip-resip ni, tak payah buat. Kerana kau fikir engkau dulu pergi balik JB, engkau tenangkan hati engkau. Sebab kalau kau kat sini pun aku dia tak banyak ada seorang. nanti ada sana susah adik dia ada, anak buah dia ada dekat rumah dia, memang dia anak buah dia memang sentiasa datang. Sekurang-kurangnya engkau ada peneman kat sana, mak kau ada, ayah kau ada. Itu rumah dia pun rumah teres, bukan rumah tinggi. So kita tak risau. Isha memang cakap direct dengan dia, Fana, sekurang-kurangnya kalau kata kau nak terjun, sekurang-kurangnya aku tahu rumah kau rumah teres tingkat 1 yang memang tak ada tingkat 2. So aku rasa selamat. Pergilah balik Fana, pergi balik. So masa tu Isha dia kemas barang, Isha cakap dah, pergilah rehat, aku tengok kau pun dah tak macam orang. So dia masuk tidur. Fana, kau tidur, tutup sliding door tau, pintu jangan kunci. Apa-apa hal nanti kan aku nak check kau tak tahu. Tak apa Cak, aku tidur tak buka pintu, tak tutup pintu. Tapi betul, malam tu dia tidur tak tutup pintu. Echa tengok dia tidur sampai pukul 9 pagi. 9 pagi Echa tak boleh, ujung-ujung Echa gone. So daripada situ lah dia balik ke JB. Sebab tu lah bila korang tengok mana pergi Maksum ni, tak ada dekat video Cikidot apa semua. Tapi sebenarnya dia dekat JB sedang merehatkan diri. 16.9 kan? Saya tak ingat. Dia tengah orang kata healing dekat JB lah dengan family dia. Tapi sebenarnya dekat JB tu tak seperti seindah yang disangka. Okay? Sebab saya selalu je check dia apa semua. Saya tanya dia macam mana hari ni, okey ke tak apa semua. Dia beritahu yang sebenarnya dia balik JB dia lagi worse, terlampau worse. Sebabkan dia tak boleh gelap, dia rasa sesak nafas kalau seorang-seorang, dia sentiasa nak kena ada orang tidur dengan dia. Lepas tu dia sentiasa teringat lelaki tu, memang nangis sampai menggigil badan. Sampailah makan pun tidak. Saya tunjuk gambar saya boleh tunjuk korang gambar dia pucat macam mana masa dekat JB tu. So kalau korang tengok gambar yang saya tunjuk sekarang ni, dia sambil bagi gambar sambil muka yang dah tak make up, tak bermaya, muka pucat. Lepas tu siap menitis air mata. So saya dah rasa okey, kawan aku ni dah teruk, sangat teruk. Lepas tu maksudnya dia tak boleh kontrol dah rasa sedih tu. Maksudnya rasa sedih tu memang dah bergelumang dalam diri dia, like macam bangun je sedih, bangun je sedih. Lepas tu tidur je terbangun, tidur pun tak cukup. Dia kata 7 kg dia hilang dalam masa sampaikan dia cakap dengan kakak Zara apa, dia dah tak nak hidup lagi, dia nak tidur terus. Sampaikan macam tu sekali. So maksudnya apa? Maksudnya dah teruk sangat dah kondisi Maksum. Walaupun dia ada dekat JB dengan family. So kita tak tahu penyakit Maksum ni sebab penyakit yang macam mana, misteri tu. Echa tak tahulah. Sebab Echa bukan jenis yang, to be honest, antara kita orang berempat ni, Echa yang paling macam malah ambil point, Echa yang paling suka diamkan diri. Tapi even untuk Fana ni, Echa bukan jenis yang tanda tak ada. Tapi kalau kata Echa tanya, Echa akan cakap macam ni je, Fana, kau kena sangat kawan.
Kau kena ingat family kau. Engkau hilang, mungkin engkau tak dapat apa yang kau nak, tapi kau ingat family kau sentiasa ada. Jom kau tengok mak bapak kau. Bisa saya cakap macam tu, kuat semangat. Walau macam mana pun keadaan, kuat semangat demi diorang, kuat demi diorang. Yang paling latest ni dekat JB dia ada update. Lepas dia berubat yang dia kata sakit dada tu. Yes. Lepas tu saya nampak dia update dekat story, so saya cakap dengan dia, Maksum terus kuat, okay? Sebab kau tak boleh fikirkan sakit kau. Kau sendiri kena lawan. Betul. Sebab kalau orang sekeliling kau kuat macam mana sekalipun, kalau diri kau tak kuat, kau tak boleh lawan benda tu. So bila dia sakit, saya pesan kat dia lah, make sure minum air suam tu banyak. Sebab bila kadang sakit dada ni kita tak tahu. So kadang pemakanan pun kena jaga. Ya, dehydrate betul. Yes, bila terlalu banyak sangat menangis, boleh menyebabkan sakit juga sebenarnya. So just jaga diri, itu yang penting. Diri kita sendiri yang kena kuat. Tak tahulah. So Sebenarnya masa dia dekat baby, bila keadaan dah teruk sangat, bila kebetulan pula masa dia orang kat JB, arwah Mak Razak meninggal. So Al-Fatihah untuk Al-Fatihah untuk Antirus. Antirus pernah apa tak tahu. Rosita. So masa semua ni terjadi bulan 9 tu. Bukan. Masa kat rumah Razak ni, dalam masa yang sama, geng-geng KSB berkumpul. Geng-geng saya lah. Kalau geng-geng sekolah kita orang. Kawan Zarul lah. Cuma yang tak ada Fana. So masa tu orang berkumpul dan Zarul share pasal Fana ni. So bila Zarul share pasal Fana ni, so kawan-kawan dia cakap, Maksum, walaupun kau tak disayangi oleh lelaki tu, kau ada orang yang sangat menyayangi kau, yang betul-betul nak kau terus hidup untuk kau berjuang. So kawan-kawan KSB dia ni dah tahu cerita dia, dan antara kawan-kawan dia lah yang pujuk dia, yang ajak buat pergi berubat. Sebab dua benda HR, daripada dulu HR fikir macam ni tahu, perubatan sains betul, perubatan kampung pun betul, alam gaib tu ada bagi HR. Dan Maksum adalah seorang yang tidak percaya pasal benda-benda macam benda tu. Dia macam, ya ke? Alam gaib. Ya ke tu? Ya ke ni? Tapi bila perubatan orang semua, dia tak akan percaya. Okay, so Echa nak cerita banyak pun sekarang ni dah terlalu panjang dah video ni. Echa tak rasa kalau kata Echa kita orang terus bercerita, korang boleh fokus ke tak? Boleh fokus ke tak. So untuk part 1 kita orang stop di sini saja. Korang kena tunggu untuk part 2 untuk kita orang sambung. Sebab cerita ni sangat panjang. Sangat panjang. Sebenarnya lagi apa orang kata, lagi misteri, sebabkan dia pergi berubat dan ternyata memang ada yang menghantar. So guys, so sebenarnya korang kena tahu cerita yang tu pula. So korang kena teruskan tengok untuk part yang seterusnya, part 2. Kita orang tak boleh cerita kat part 1 ni saja sebab video terlalu panjang. Yes. betul. So kita terpaksa kena bagi 2. Betul. So jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. dan pada korang yang masih yang ada konten-konten menarik, komen dekat bawah, dan jangan lupa tekan button subscribe. Dan jangan lupa untuk klik alarm button untuk dapatkan notification video-video baru kita orang. And ni paling penting, button all untuk dapat update-update tentang semua video-video kita orang. Kalau tak tekan button all, korang tak akan dapat update. Okay? Itu paling penting. Betul. So guys, korang boleh tekan button merah kat tepi ni dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye.